Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sudah subscribe dan juga kepada anda yang support channel ini. Kami juga ingin menyatakan pada anda, terutama anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat lebih 240 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, kami juga menerima permintaan beberapa orang di antara anda penonton setia channel kami agar kami bahaskan tentang aktor Ranbir Kapoor. Sebenarnya kami pernah bahaskan tentang aktor ini sewaktu membicarakan dinasti Kapoor dan juga sewaktu membicarakan aktris Babita. Namun pembicaraan tentang Ranbir ketika itu tidak menyeluruh. Justru itu kami akan bahaskan tentang aktor ini dengan lebih detail dalam video ini. Ranbir Kapoor atau nama lengkapnya Ranbir Raj Kapoor dilahirkan pada tanggal 15 Februari 1947 dan dia merupakan aktor, produser filem dan sutradara filem di India. Ranbir banyak terlibat dalam industri filem Bollywood. Dia merupakan aktor yang established pada tahun 70-an dan pernah menerima 2 nominasi dalam Filmfare Award. Bagaimanapun pada dekad 80-an dia mulai kekurangan tawaran berlakon filem menyebabkan dia seperti menghilang seketika daripada industri filem Bollywood. Ranbir dilahirkan di Bombay yang sekarang dikenali dengan nama Mumbai. Dia berasal daripada keluarga Punjabi yang beragama Hindu. Keluarganya sebenarnya berasal daripada Peshawar yang sekarang termasuk dalam wilayah Pakistan dan hijrah ke Mumbai sebelum India dan Pakistan berpisah kerana kerjaya akting keluarganya. Ranbir berasal daripada keluarga Kapoor yang merupakan bahagian daripada industri perfilman Bollywood semenjak akhir tahun 20-an lagi. Ranbir merupakan anak sulung kepada aktor dan pembuat filem terkenal Raj Kapoor dan istrinya Krishna. Ranbir memiliki 2 adik lelaki dan 2 adik perempuan. Adik-adiknya ialah Ritu Kapoor, Rishi Kapoor, Rima Kapoor dan Rajiv Kapoor. 2 adik lelaki yang juga merupakan aktor di Bollywood dan kedua-duanya telah meninggal dunia. Rishi Kapoor meninggal dunia pada tahun 2020 dan Rajiv Kapoor meninggal dunia pada tahun 2021. Adik perempuannya Ritu Kapoor juga meninggal dunia pada tahun 2020 lalu. Keluarganya memang terkenal sebagai keluarga filem yang dimulai oleh datuknya Prithvi Raj Kapoor dan dilanjutkan oleh ayahnya Raj Kapoor dan adik-adik ayahnya iaitu Shami Kapoor dan Shashi Kapoor. Sementara adik-beradik ibunya Krishna juga turut terkenal di Bollywood iaitu Prem Nath, Rajendra Nath dan Narendra Nath. Ranbir Kapoor sebenarnya memulai karya lakonannya di Bollywood dengan menjadi pelakon cilik menerusi filem buatan ayahnya Shri Char Sobis pada tahun 1955 dan juga filem Do Ustad 1959. Kemudiannya Ranbir menjadi asisten sutradara untuk filem yang berjudul Jug Gaya Asman 1968 yang dibintangi oleh Rajendra Kumar dan Saira Banu. Pada tahun 1971, Ranbir memulai karya aktingnya setelah dewasa dengan membintangi filem yang diproduksi ayahnya Raj Kapoor berjudul Kal Aj Aur Kal. Menerusi filem itu juga Ranbir memulai debunya sebagai sutradara filem. Filem ini menampilkan datuknya Prithvi Raj Kapoor, ayahnya Raj Kapoor dan aktris Babita yang kemudian menjadi istrinya. Filem ini mendapat sambutan yang tidak terlalu hebat namun tidak pula mengalami kerugian. Selanjutnya Ranbir membintangi 3 judul filem pada tahun 1972 iaitu filem Jeet, Rampur Ka Lakshman dan Jawani Diwani. Ketiga-tiga filem ini meledak di pasaran. Filem Jawani Diwani menampilkan Jaya Bhatturi sebagai pelakon wanita utamanya, sementara filem Rampur Ka Lakshman menampilkan aktris Rekha. Filem Jeet pula menampilkan aktris Babita. Filem ini rilis setelah perkahwinan Ranbir dan Babita. Kemudiannya pada tahun 1973, Ranbir membintangi filem yang berjudul Rikshawala dan Ranbir berpasangan dengan pelakon baru ketika itu iaitu Neetu Singh. Filem ini gagal di pasaran. Pada tahun 1974, 2 filem lakonan Ranbir meledak di pasaran iaitu filem yang berjudul Hamrahi dan filem yang berjudul Hat Ki Safai. Pada tahun 1975, Ranbir menjadi sutradara dan sekaligus pelakon utama filem yang berjudul Dharam Karam. Namun sayangnya filem ini gagal di pasaran. Filem ini turut menampilkan ayahnya Raj Kapoor, 2 adik-beradik ibunya Krishna iaitu Prem Nath dan Narendra Nath dan heroin filem ini ialah aktris Rekha. Namun 2 filem lain lakonannya pada tahun 1975 itu iaitu Lafange dan Ponga Pandit meledak di pasaran. Mulai tahun 1976 hingga 1981, Ranbir mulai membintangi filem yang menampilkan ramai pelakon atau dikenali sebagai multi-star film.
Beberapa filem lakonannya dalam multistara filem ini meledak di pasaran, misalnya filem Chacha Batija 1977 dan Kasmevade 1978. Bahkan menerusi filem Kasmevade, nama Randir termasuk dalam nominasi Filmfare untuk kategori pelakon pembantu lelaki terbaik. Filem-filem lainnya yang meledak di pasaran ialah filem Mama Banja, Hiralal Pannalal, Dianu Bhagat dan Bibi Oh Bibi. Randir juga menerima pujian daripada para pengkritik filem kerana aktingnya yang mantap menerusi filem Sawal dan Pukar. Kedua-duanya rilis pada tahun 1983. Namun sayangnya filem-filem ini gagal di pasaran. Pada tahun 1983 juga dia berlakon filem yang berjudul Hamse Najita Koi yang juga tidak meledak di pasaran. Filem terakhir lakonan Randir sebagai hero ialah menerusi filem Khazana yang rilis pada tahun 1987 dan juga gagal di pasaran. Ini menyebabkan Randir seperti merajuk dan tidak muncul dalam filem selama hampir 1 dekad setelah itu. Pada tahun 1991, Randir kembali menjadi produser dan sutradara untuk filem Henna yang meledak di pasaran. Sebenarnya filem ini memulai syuting pada tahun 1988 dan ayah Randir, Raj Kapoor, menjadi sutradaranya. Namun kematian Raj Kapoor pada tahun tersebut menyebabkan Randir mengambil alih tugas sebagai sutradara. Filem ini menampilkan adiknya Rishi Kapoor berpasangan dengan aktris Pakistan Zeba Bakhtiar. Filem ini bukan saja menjadi box office, bahkan nama Randir termasuk dalam nominasi Filmfare Award untuk kategori sutradara terbaik. Pada tahun 1996, Randir kembali menjadi produser dan adik bungsunya Rajiv Kapoor menjadi sutradara untuk filem yang berjudul Prem Grant. Kemudiannya pada tahun 1999, Randir memproduksi filem yang berjudul Ablaut Chale dan adiknya Rishi Kapoor menjadi sutradara filem ini yang menampilkan Rajesh Khanna, Aishwarya Rai dan Akshay Khanna sebagai pelakon utama filem ini. Randir hanya kembali berlakon pada tahun 1997 menerusi filem yang dibuat oleh aktor Kamal Hassan yang berjudul Ladies Only. Namun entah di mana silapnya, filem ini yang sudah siap tidak pernah ditayangkan. Kemudian pada tahun 1999, Randir kembali berlakon dalam filem yang berjudul Mother bersama dengan aktris Rekha, Jitendra dan Rakesh Roshan. Setelah itu Randir kembali menghilang dan hanya muncul berlakon sebagai ayah Preity Zinta dalam filem yang berjudul Arman 2003. Randir muncul kembali pada tahun 2010 menerusi filem Houseful dan Action Replay. Tahun 2012 dia juga berlakon dalam filem Houseful 2 dan dalam filem ini buat pertama kalinya dia berlakon bersama adiknya Rishi Kapoor. Selanjutnya pada tahun 2013 Randir berlakon dalam filem yang berjudul Ramaya Vastavaya dan filem terakhir lakonannya ialah filem yang berjudul Supenani yang rilis pada tahun 2014. Tentang kehidupan pribadinya, Randir Kapoor berumah tangga dengan aktris Babita yang merupakan anak kepada aktor Hari Shiv Dasani pada tanggal 6 November 1971 ketika Randir baru berusia 24 tahun. Randir dikatakan mengenali Babita sejak tahun 1969. Ketika Raj Kapoor akan membuat filem Kal Aj Aur Kal, Raj menerima usul Randir akan menjadikan Babita heroin filem itu. Seperti yang kami katakan di awal tadi, filem ini merupakan filem pertama lakonan Randir setelah dewasa dan juga filem pertama yang disutradarainya. Hubungan Randir dan Babita menjadi lebih rapat setelah membintangi filem ini. Raj Kapoor dan istrinya Krishna tahu akan hubungan anaknya dengan Babita. Mereka cuma meminta agar Randir segera mengambil keputusan sama ada akan berkahwin dengan Babita atau tidak. Randir juga diingatkan oleh orang tuanya supaya memberitahu Babita akan tradisi keluarga Kapoor yang tidak mengizinkan anak perempuan dan menantu perempuan mereka berlakon. Babita yang sudah jatuh cinta dengan Randir akhirnya bersetuju untuk menerima syarat keluarga Kapoor itu. Randir dan Babita akhirnya berkahwin dalam upacara masyarakat Punjabi di kediaman keluarga Kapoor. Babita masih sempat berlakon dalam satu lagi filem setelah berumah tangga dan pasangan dalam filem itu ialah Randir sendiri dan filem itu berjudul Jeet. Setelah itu Babita berhenti berlakon. Pasangan Randir dan Babita mendapat anak pertama mereka Karishma Kapoor pada bulan Jun tahun 1974 dan anak kedua pasangan Randir dan Babita ialah Kareena Kapoor yang dilahirkan pada bulan September 1980. Pada mulanya kehidupan Randir bersama istri dan anak-anaknya bahagia saja. Namun ternyata perkawinan Randir dan Babita seperti api dalam sekam.
Akhirnya pada tahun 1988 setelah kematian Raj Kapoor pada bulan Jun tahun itu, Babita memilih untuk hidup terpisah dengan Randir. Semuanya berkaitan dengan keuangan mereka yang menyebabkan Babita dan anak-anaknya hidup dalam serba kekurangan. Hal ini terjadi sejak tahun 1983 lagi sebenarnya bila karya akting Randir mengalami penurunan. Kebanyakan filem-filem lakonannya gagal di pasaran. Ini menyebabkan para pembuat filem tidak lagi menawarkan job kepadanya. Randir bahkan menerima gelaran sebagai aktor yang gagal pada dekad 80-an itu. Randir menjadi peminum alkohol dan menganggur tanpa pekerjaan. Selain itu, Babita juga ingin menjadikan karisma sebagai pelakon di Bollywood, namun ditentang oleh Randir Kapoor. Sebab itulah akhirnya Randir keluar dari apartemen mereka dan kembali ke rumah ibunya. Ada pihak yang mengatakan Randir sebenarnya tersepit di tengah-tengah antara mempertahankan tradisi keluarga Kapoor yang tidak mengizinkan anak perempuan keluarga itu menjadi pelakon dengan mendukung keinginan istrinya yang bersungguh-sungguh mau menjadikan anak mereka Karisma Kapoor pelakon di Bollywood. Istrinya Babita bersungguh-sungguh ingin menjadikan anak mereka Karisma sebagai pelakon kerana ketika itu mereka memerlukan dukungan ekonomi. Randir sudah tidak berlakon, Babita juga sudah tidak berlakon. Satu-satunya jalan untuk keluar dari kemelut keuangan itu ialah dengan menjadikan anak mereka Karisma sebagai pelakon. Lagi pula orang yang paling menentang anggota keluarga Kapoor yang perempuan menjadi pelakon iaitu Prithvi Raj Kapoor, Datuk Randir dan ayah Randir Raj Kapoor sudah meninggal dunia ketika itu. Sementara Ibu Randir Krishna dilihat tidak begitu keras melarang anggota keluarga Kapoor yang perempuan untuk menjadi pelakon. Babita dengan nekat melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh para menantu keluarga Kapoor. Dia mempersiapkan anaknya Karisma untuk menjadi pelakon di Bollywood. Babita juga yang berjaya mendapatkan filem pertama lakonan Karisma yang berjudul Prem Qaidi 1991. Ketika itu Karisma baru berusia 17 tahun. Tidak hanya Karisma, tapi filem pertama Karina juga Babita yang berusaha mendapatkannya. Randir Kapoor tidak melakukan apa-apa untuk membantu karya anak-anaknya di awal-awalnya dahulu. Namun setelah mereka menjadi terkenal, barulah Randir menunjukkan dukungannya kepada karya anak-anaknya. Karina mengakui kepada media setelah kelahirannya keluarganya mengalami masalah keuangan yang parah. Ibunya Babita dan kakaknya Karisma berusaha membahagiakannya. Sejujurnya, kata Karina, dia tidak pernah merasa hidup mewah waktu kecil. Kata Karina lagi, semua orang menyangka keluarga Kapoor itu hidup mewah. Namun hakikatnya setelah ayahnya Randir tidak lagi menerima tawaran berlakon, hidup mereka dalam kesusahan. Babita seorang diri yang membantu karya Karisma dan Karina. Ketika itu Randir Kapoor diberitakan tidak berhubungan langsung dengan Babita. Namun setelah tahun 2000 hubungan antara Randir dan Babita mulai ada dan akhirnya pada tahun 2007 Randir kembali hidup bersama Babita setelah terpisah selama 19 tahun. Menanggapi pertanyaan kru media akan kembalinya Randir ke rumah mereka dan hidup bersama Babita, dia hanya mengatakan dia dan Babita satu ketika dulu ada masalah. Babita mengatakan dia pemabuk. Babita tidak sanggup hidup bersamanya lagi. Justru itu dia keluar dari apartemen mereka. Kata Randir selanjutnya dia tetap mencintai istrinya Babita. Begitu juga dengan istrinya yang hanya mencintai dirinya. Perpisahan mereka selama ini bukan dengan niat untuk bercerai apalagi mencari pengganti. Sebab itulah bila mereka merasakan bahawa hubungan mereka masih dapat diperbaiki, dia kembali ke pangkuan istrinya. Istrinya lebih memerlukannya kini kerana kedua anak mereka sudah memiliki keluarga masing-masing. Guys, berikut beberapa fakta tentang Randir Kapoor. Setelah membintangi filem pertamanya Kal Acha Aur Kal pada tahun 1971, Randir menerima tawaran membintangi 3 filem iaitu Jeet, Rampur Ka Lakshman dan Jawani Divani yang kesemuanya rilis pada tahun 1972 dan kesemua filem ini menjadi superhit sehingga Randir mendapat gelaran tidak resmi sebagai mesin hits dalam industri filem Bollywood. Lanjutan pada itu, Randir membintangi lebih 40 filem dan sebagian besar filem-filem yang menjadi hits. Namun memasuki dekad 80-an, filem-filem lakonannya hampir semuanya gagal di pasaran. Ini menyebabkan Randir menerima gelaran yang sama sekali bertolak belakang dengan gelaran yang diperolehnya di awal tahun 70-an. Kalau sebelumnya dia digelar mesin hits kerana filem-filemnya semuanya berjaya di pasaran, namun di tahun 80-an dia digelarkan sebagai pelakon yang gagal.
Fakta lainnya tentang Randir, dia menjadi sutradara untuk filem-filem Kal Ash'or Kal 1971 dan Daram Karam 1975 serta Hena 1991. Dia juga tercatat sebagai produser untuk filem-filem Hena 1991, Prem Grant 1996 dan Upload Chalet 1999. Randir juga gagal meniru kehebatan ayahnya sebagai aktor dan juga sebagai pembuat filem. Ayahnya Raj selain menjadi aktor dan filem-filem yang meledak di pasaran, juga berjaya sebagai pembuat filem bila sebagian besar filem-filem yang dibuatnya meledak di pasaran sehingga ke pertengahan tahun 80-an. Randir Kapoor mengalami nasib yang sama dengan adik bongsunya Rajiv Kapoor yang hanya sempat popular dalam beberapa filem dan akhirnya berhenti menjadi aktor kerana sudah tidak mendapat tawaran berlakon filem lagi. Nama keluarga Kapoor hampir-hampir hilang di Bollywood kerana nama-nama seperti Shashi Kapoor dan Shami Kapoor juga sudah semakin terpinggir disebabkan usia mereka. Sementara anak-anak Shami Kapoor dan Shashi Kapoor juga gagal bersinar di Bollywood. Ini ditambah lagi dengan nama Randir dan adiknya Rajiv yang semakin tenggelam. Hanya Rishi Kapoor yang mampu bertahan di Bollywood dan terus mengibarkan bendera keluarga Kapoor dalam industri filem Bollywood sehingga awal tahun 90-an dan akhirnya diteruskan oleh Karishma Kapoor. Randir dilihat kini menjadi tonggak utama keluarga Kapoor. Banyak pihak yang memuji kekuatan mental Randir yang kehilangan banyak anggota keluarganya dalam tempoh 5 tahun terakhir. Ini dimulai dengan kematian ibunya Krishna Kapoor pada tahun 2018. Selanjutnya adik perempuan Randir, Ritu Kapoor yang meninggal dunia kerana kanser pada bulan Februari tahun 2020. 2 bulan kemudian, tepatnya bulan April 2020, Randir kehilangan adik lelakinya pula iaitu Rishi Kapoor yang meninggal dunia juga kerana kanser. Dan pada awal tahun 2021, Randir kehilangan satu lagi adik lelakinya iaitu Rajiv Kapoor. Selain menerima pujian kerana kekuatan mentalnya dalam menghadapi kehilangan anggota keluarga terdekatnya, Randir Kapoor juga sebenarnya dituduh gagal mempertahankan tradisi keluarga Kapoor yang melarang anak perempuan dan menantu perempuan menjadi pelakon di Bollywood. Anaknya Karishma menjadi pelakon pada awal 90-an dan anak keduanya Karina juga menjadi pelakon pada tahun 2000. Tidak hanya itu, dengan munculnya Karishma menjadi pelakon di Bollywood menyebabkan salah seorang menantu perempuan keluarga Kapoor iaitu Neetu Singh yang merupakan isteri Rishi Kapoor pun akhirnya kembali menjadi pelakon setelah dia berhenti berlakon pada awal 80-an kerana berkahwin dengan Rishi Kapoor. Fakta lainnya, Randir dilihat coba menutupi kelemahannya yang gagal mempertahankan tradisi keluarga Kapoor dengan mengatakan kepada media bahawa dalam keluarga Kapoor semua diberi kesempatan yang sama. Anggota keluarga Kapoor bebas mengemukakan idea dan pemikiran mereka. Kata Randir dalam satu wawancara dengan media, keluarga Kapoor itu seperti bursa saham. Segalanya terbuka dan transparan. Mereka saling mengetahui kegiatan anggota keluarga yang lain. Semuanya menerima sesuatu keputusan yang telah diambil oleh seseorang anggota keluarga Kapoor dan mereka mendukung penuh keputusan itu, kata Randir lagi. Okey guys, semoga penjelasan kami tentang aktor Randir Kapoor yang juga merupakan seorang produser dan sutradara filem dan kini berusia 74 tahun itu tadi telah menjawab rasa ingin tahu anda tentang beliau. Terima kasih kerana mengirimkan pertanyaan anda. Okey, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.